Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Azmi. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Dan katakanlah, wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari hasutan syaitan-syaitan, dan aku berlindung kepadamu, wahai Tuhanku, supaya syaitan-syaitan itu tidak menghampiri. Okey, Hafiz, malam ni aku nak tanya kau sikit soalan. Ya. Kau pernah nampak hantu tak, Hafiz? So far dari segi pengalaman aku tak di hijab terbuka untuk melihat. Ada, tapi kelibat dengan sama-sama tu. Kelibat. Okey, kau perasan tak, Hafiz? Kenapa kan kalau sekarang bila cerita pasal hantu atau lembaga ni, kebanyakannya footage ataupun video rakaman tak jelas. Zaman sekarang ni handphone semua dah canggih-canggih, Hafiz. Betul. Tapi tetap juga kita tak nampak rakaman yang jelas pasal entiti halus ni. Faham? Sama ada ianya wujud ataupun hanya berlega di imajinasi seseorang, kita tak tahu. Hanya mereka yang mengalami saja tahu kebenarannya. So jadinya cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Santai Chill ni hanya sekadar untuk berkongsi kepada anda, untuk kita menjadikan satu pengalaman dan ikhtibar dan pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah-kisah seram yang disampaikan daripada tetamu-tetamu kita. Yep, tak lupa juga ianya hanyalah sebagai hiburan semata-mata. Yes. Yang baik kita ambil sebagai pedoman, yang buruk kita jadikan sempadan. Apa pun kepada anda yang sedang menonton Santai Chill pada malam ini, terima kasih kami ucapkan. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Lagi satu, dengan hanya berbekalkan RM5 saja, anda boleh jadi sebahagian daripada keluarga Santai Chill. Mol-mol. Hari ni aku suka Azmi ni macam TV3. Okey, beralih ke berita sukan. Okey, kita teruskan. Kita dah terlalu panjang lah intro hari ni. So, caller hari ni, aku mesti suka tanya kau, biar kau menjawab. Padan ke kau? Aduh. Aku memang tak kenal, tapi katanya special dari terbang dari Sabah. Mantap. Kita pun dah lama tak ada caller Sabah. Yes. Dan hari ni kita dapat tetamu daripada Sabah. Kita tak nak buang masa, kita perkenalkan siapakah dia. Sila perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum kepada pendengar-pendengar macam radio ni saya Muhammad Farakimi, umur 25 tahun, berasal daripada Kota Kinabalu, Sabah. Oh, nampak. Orang Waalaikumsalam. KK. Ya. Kimi orang KK. Sabah. Apa khabar orang KK? Orang KK Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Semua sihat, Alhamdulillah. Cuaca je lah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang biasalah panas. Tahun baru. Saya dah cukup teruja ni, Encik Hakimi. Saya dah cukup teruja nak dengar kisah dari bumi Sabah ni sendiri. Apa kata kita persilakan Encik Hakimi? Kisah saya yang pertama, tapi sebelum tu saya ni jenis bukan yang, kalau dulu lah, saya ni bukan jenis orang yang percaya dengan benda-benda makhluk halus ataupun gaib lah. Tapi berdasarkan pengalaman, dalam Al-Quran pun ada tulis kita kena percaya yang benda tu wujud. So kisah saya yang pertama berkenaan dengan lembaga hitam. Lembaga hitam. Kisah ni sebab saya ni jenis yang suka keluar malam, lelaki salah. Suka keluar malam, and then balik pun dalam jam 2-3 pagi. Lepas tu dulu saya tinggal di rumah pangsa, apartmen macam rumah pangsa lah. And then saya punya rumah tu tingkat 4. Jadi sepanjang untuk naik ke tingkat 4 tu gelap. And then rumah saya ni memang betul-betul sebelah tangga, sebelah kanan. And then bila saya masuk rumah, saya cuci, saya mandi, macam biasa rutin buat makan sikit. Lepas tu saya tengok TV.
Saya tengok TV di sofa tu, saya baring. Sofa saya ni TV saya tu berdepan, belakang dia jendela yang ruang legar di luar. And then lepas tu saya baring syok-syok tengok TV. Saya rasa tiba-tiba bulu roma saya berkembang, macam berdiri tiba-tiba. Tapi mungkin saya fikir positif lah, mungkin sejuk ke apa ke. And then dalam masa selepas dalam 10 ke 15 minit, di telinga saya sebelah kanan ada orang bernafas yang macam gitu, jelas saya dengar. Jelas. And then saya terbangun. Saya tengok sekeliling. Tidak apa-apa. Imajinasi. Fikir positif main lah, konon lah. Then saya baring, saya sambung baring, saya tengok TV, tengok syok-syok. Lepas tu ada lagi sekali suara tu dia bukan bernafas. Dia macam bercakap dengan bahasa yang saya tak faham. Okey. Macam yang dia, tapi dari dia bercakap tu macam bernafas yang begitu. And then saya terbangun. Lepas tu saya tengok di sebelah dapur, di sebelah kanan, saya ada nampak ada satu lembaga hitam. Dia betul-betul menengok, tengok saya. Yang betul-betul tengoklah jarak antara saya dengan lembaga hitam tu adalah dalam 2 ke 3 meter. Dekat. Okey. Memang dekat. Dia macam di meja makan. Sebab belakang sofa sini meja makan. Dia macam di belakang meja makan tu. Memang dekat. Lepas tu saya macam yang terus alihkan pandangan. Tapi dia samar-samar lah. Saya alihkan pandangan. Saya terus tutup TV. Saya masuk bilik. Lepas tu saya on lampu. Kemas bilik. Kita ini semua kibar-kibar. Kemudian saya tidur. Saya tutup lampu. Pun saya belum tidur. Saya macam lelap-lelapkan mata. Lepas tu dalam lepas 2-3 minit gitu, saya rasa lega sikit. And then tiba-tiba saya punya katil tu bergegas, macam ada orang tendang. Kebetulan lagi tu katil saya tu katil dulu besi. Yang besi. Lepas tu dengar macam ada orang tendang. Tik, tik, tik. Macam orang tendang, terus katil saya bergegas. Lama dia adalah dalam 4 ke 3 minit lama dia. Okay. Tapi saya tak pandang di pintu keluar dari bilik. Saya pandang dinding. Sebab saya punya katil rapat dengan dinding. Okay, lepas tu saya tengok situ je. Saya tutup kepala guna bantal. Perasaan takut tu tiba-tiba muncul sudah. Saya tutup guna bantal. Lepas tu saya tak tidur. Sepanjang harian tu saya tak tidur. Sampailah saya punya ibu bangun. Sebab dia biasa bangun dalam jam 5 ke ataupun 4:30 pagi. Lepas tu dia bangun je. Saya dengar pintu bilik dia buka. Terus saya cepat keluar. Terus saya cerita dengan ibu saya. Saya bilang, "Mah, aku ada nampak gini-gini apa semua." Lepas tu katil aku bergegar gini apa semua. And then rupa-rupanya sebelum ni pun ibu saya selalu kena benda-benda begini. Dia macam selalu dengar waktu dia mandi, dia dengar ada orang tengok TV, dia dengar ada orang masak. Sebab tandas kami tu dekat dengan dapur. Bukan lagi dekat, memang bersebelahan dengan dapur dia. Dia dengar macam kuali tu kena kacau-kacau, macam ada orang buat kopi. Lepas tu dia nasihatkan saya, kalau nampak buat benda tu, buat tak tahu. Lepas tu dia bagi kata semangat lah. Dia cakap, itu penjaga tu, biasa tu. Terus saya pun tergelak lah sekejap. Kita jaga rumah. Okay, tak apalah jaga rumah. Lepas tu keesokan hari dia, bila saya berjalan, and then saya nak fikir lagi. Saya nak fikir pasal benda yang semalam dia tu saya teruskan juga. Lepas tu pada keesokan hari dia saya berjalan juga malam. Lepas tu saya balik awal sikit dalam jam 11 ke 12 tengah malam. Lepas tu saya tengok TV. Di ruang legar ni kalau ada orang limpas memang nampak bayang-bayang. Tapi saya sebelah rumah saya kenal dia yang sekitar tingkat 4 tu saya kenal orang-orang dia. Memang tiada orang yang balik jam 12 ke 12, jam 1 ke jam 2 kecuali saya. Ya, sebab kebetulan saya punya rumah tu kalau mau pergi rumah sebelah kena lalu rumah saya dulu. Jadi jiran saya tu memang dia jenis yang lepak rumah aja. Dia tak akan keluar waktu malam lagi. And then bila saya siok tengok TV, kebetulan time tu hujan kuat, berangin apa semua. Lepas tu saya punya jendela tu dia macam kami punya tabir ni boleh nampak bayangan-bayangan di luar. And then siok-siok saya tengok TV pada jam 1 pagi nanti lah. 1 pagi lupa. 1 pagi begitulah. Saya dah nampak terlibat dia melimpas laju dari beranda rumah tu.
dia terus melimpas gitu je. Lepas tu dia orang balik. Lepas tu saya teringat balik, mana ada kawan aku limpas di tengah malam begini ni. Tak apalah, biar. Tiba-tiba dia limpas lagi sekali, tapi kali ini dengan perlahan-lahan dia limpas. Perlahan-lahan dia limpas. Dia punya rasio perlahan tu dalam 2-3 saat untuk dia melimpas. Okey, faham. Lepas tu saya macam merasa lain macam sudah ni. Dalam hati saya cakap, okay, ni lain macam. Saya cepat pergi bilik ibu saya ketuk kuat-kuat sampai mau pecah pintu. Saya ketuk, Ma, bangun. Terus ibu saya buka pintu. Lepas tu bapak saya pun pergi cek apa semua, tiada orang lah. Tiada orang. Lepas tu besok dia kami pergi rumah ada satu ustaz yang ahli keluarga kami kenal lah. So dia bagi saya macam penawar itu ini apa semua. And then dia datang rumah kami, dia macam dia kasih tahu memang benda tu sudah lama tinggal di sini. Jadi dia tak kacau pun, dia cuma kasih tahu yang dia ada di situ. Tapi dia nak kacau pun. Jadi janganlah anggap dia ni mengacau ke apa. Itu kisah pertama saya salah. Tapi memang itu pengalaman pertama yang saya sampai bila-bila. Wow. Okey. Itu kisah pertama lah. Kisah pertama yang berkenaan rumah Hakimi ni. Yeah. Saya nak bertanya dengan Hakimi lah kan. Berkenaan masa dia bisik kat telinga Kimi tu kan, tak berapa jelas kan. Tapi adakah dia bercakap dalam bahasa orang-orang Sabah ataupun dia lah, mostly kan orang Sabah ni pun ada juga yang berbahasa Filipina, betul tak? Ya betul. So jadi ni adakah dia bercakap dengan cara Filipina? Saya tidak berapa jelas sangat bang. Sebab dia mau cakap bahasa Spanyol pun tak juga. Jadi dia macam ada irama-irama macam Jawa-Jawa sikit lah. Lebih kurang begitulah. Okay, faham. Tapi bisikan dia tu macam ada intonasi irama-irama Jawa sikit. Dia macam, tapi dia bercakap bukan yang bercakap macam sekarang ni, dia bercakap macam melalui nafas yang gitu je. Segamat. Kau rasa apa benda yang disampaikan tu? Tapi maknanya sepanjang masa tu lah, Hakimi memang duduk bersama-sama dengan penunggu tu atau apa, penjaga. Sebab rumah tu sudah dibina dari tahun 70 ke 60. 60-an ke 70-an sampailah sekarang. So rumah tu memang dulu kawasan rumah tu saya diingatkan dulu kawasan laut. Kawasan laut, memang laut. So tapak rumah tu memang laut. Jadi memang saya pun ada, memang sudah expect benda-benda begini memang akan ada di mana-mana pun, memang akan ada. Tapi saya tidak expect pula dia yang tiba-tiba depan begitu. Okay. Itu pengalaman yang saya tidak dapat lupa. Dan nak tanya juga kan, cara dia melintas tu kan, boleh discuss tak lebih detail cara dia melintas tu, macam dia atau macam kita main skateboard bergerak macam tu ke? Faham tak? Dia melintas memang macam yang macam abang cakap tadi, macam ada skateboard di bawah. Macam ada skateboard di bawah dia melintas begitu. Dia macam First dia melintas laju yang macam flash, macam kilat gitu je. Tapi yang kedua kali tu dia melintas yang macam slow and steady. Slow and steady dia melintas. Betul lah, dia nak menunjukkan yang dia hadir lah. Dia memang ada kat situ. Iya, betul. Tapi sebelum tu memang ada juga kawan-kawan cerita yang satu kali tu kami sekeluarga jalan. So, kami dulu selalu keluar makan malam dengan keluarga itu semua. Dan ada juga beberapa kali kawan call, dia bilang gini, rumah kau ada orang dah? Tidak, kami berjalan ni, kenapa? Ada aku dengar tu ada TV berbuka, lepas tu macam ada orang makan, masak itu ini apa semua. Terus dia pun ada beberapa kali lah kawan yang nampak macam di dalam tu sebenarnya ada orang. Tapi time tu kami keluarga berjalan. Dan beberapa kali orang call, kawan call sini, kau ada di rumah kah, gini-gini apa semua. Terus saya bilang, tidak, aku berjalan ni sama kawan-kawan, sama keluarga, gini-gini semua makan, gini semua di hotel, gini. Lepas tu, dia bilang, betul, kau betul-betul di rumah lah? Iya, kau cek lah kereta aku di parking lot, tidak pun. Lepas tu dia bilang, betul ke ni? Dia bilang, iya, kenapa? Ada di rumah kau kami nampak macam berlampu. Sebab kami biasa kalau keluarga berjalan, kami off semua lampu.
Later kami semua off. And tiba-tiba dia bilang ada lampu, ada macam orang bercerita dalam rumah. So saya pun saya nak kasih tahu ibu saya sebab nanti kalau saya kasih tahu nanti lain pula jadi. Faham. Okey, ini kisah pertama, kisah berkenaan rumah Hakimi sendiri yang berusia kalau 60-70 dah agak cecah, 60 lebih betul. Rasanya tahun 2022 kan. Agak lama juga dah rumah tu rasanya usia dia. Okey Kimi, satu kisah yang menarik. Kita nak dengar kisah seram yang kedua Kimi. Okey, kisah kedua ni kami tumpangkan dia lah untuk balik ke rumah dia. Okey, kisah ini sebab dia ni jenis kaki futsal, kaki bola. So ada satu malam tu kami main futsal di Yayasan Sabah. Yayasan Sabah ni terletak di Likas. Saya bagi gambaran lah. Okay, Yayasan Sabah ni terletak di Likas. And then kami habis futsal tu dalam jam 11 malam. And then saya mau hantar kawan saya ni pergi Kinarut. Dari Likas pergi Kinarut makan masa dalam sejam ke sejam 15 minit. And jalan rumah kawan saya ni kena ikut jalan macam perkampungan, one way. And sebelah kiri, sebelah kanan tu memang hutan. And then masa kami mau hantar kawan saya tu, kami ada 3 orang. Saya, ada satu dari kawan dengan yang kawan yang kami mau hantar. And then bila kami hantar tu tidak apa-apa. Macam biasa lah kami cerita. And kami ni jenis yang nakal, bising, pasang lagu kuat-kuat. And then kami menjalan cerita muras, orang Sabah bilang muras. Mulut terlupa itu. Itu kawan saya satu orang yang driver tu, mulut dia terlupa sikit. Sebab laluan untuk pergi rumah kawan saya yang dikenal itu kena lalu ada satu bus stop Usang. Okey. Ada satu bus stop Usang. Tapi sekarang sudah tidak sebab sudah jadi Pen Borneo. And kena lalu satu bus stop Usang. And di bus stop tu macam-macam kejadian yang pernah kami diceritakan. Oleh kawan saya pun pernah cerita. Dan bila sudah limpas ke bus stop dan masuk simpang tempat kawan kami mau hantar tu, and then dia sebelum dia turun tu dia bilang, "Bah, hati-hati kamu. Kalau jangan tegur itu ini apa semua." Terus yang kawan saya yang driver ni pun, "Tidak lah tu." Kalau orang Sabah, "Tidak lah tu." Jadi saya pun yang agent, "Kau lupa begini-gini." Yalah. So sudah kami hantar dia, dan kami balik. Jarak keluar dari simpang ke bus stop rumah kawan saya itu ada dalam 100 ke 150 meter. Antara bus stop dan juga simpang. Sebelum kami keluar simpang untuk pergi ke jalan yang mau keluar tu, kami ada nampak seketulan asap. First, kami nampak seketulan asap. Dan asap tu cuma di situ saja yang untuk kami lalu. Jadi bila saya tengok kiri kanan, mungkin saya ialah tengah malam. Jadi saya fikir embun ke kabus ke apa. Jadi kawan saya pun jalan. And then kami langgar tu asap. Dan bila kami keluar dari simpang tu, kami nampak bus stop di depan, asap highlight gelap, jalan dia gelap. Kami highlight. Asap tu tiba-tiba ada di bus stop yang. Hello? Kat mana? Hello? Hello? Mati. Tadi langsung tak dengar suara Hakimi. Ya ke? Ya. Okey. Okey. Sambung boleh. Sampai dekat simpang kan, no? Dekat yang tiba-tiba ada dekat tepi ke apa? Dekat bus stop tu. Asap tu. Okey. Kami keluar dari simpang tu, sebelum kami keluar kami ternampak seketulan asap. Okay. Seketulan asap tu kami nak fikir panjang lah, kami fikir yang embun ni gini apa semua. And then jarak daripada bus stop ke simpang yang kawasan rumah kawan kami tu dalam 100 ke 150 meter lah gitu. And then bila kami keluar dari simpang rumah kawan kami tu, bus stop tu sebelah kanan. Okay, kami mau menghala ke KK. Balik ke rumah. Lepas tu ayalah kebetulan time tu kami buka tingkap merokok and then bercerita pasang lagu kuat-kuat. Lepas tu saya dan kawan saya nampak asap tu di bus stop yang Usang tu. Dan yang pelik dia,
asap tu dia macam berbentuk bulat. Okay. Kan kalau biasa asap atau embun dia macam berkecai-kecai, mana-mana merasa ada. So ini dia berbentuk bulat. Dia tak sepenuhnya bulat, tapi boleh nampak bentuknya bulat. Faham. Jadi bila kawan saya tengok, sini, kau nampak asap? Dia dah tu embun. Itu saya yang cakap. Dia dah tu embun tu kabus ke apa. Jadi kami sambung jalan. Tiba-tiba sebelum lepas tu kawan saya tegur. Ini aku rasa berat lah kereta. Terus, tayar kau okey ke? Gini-gini apa. Terus dia bilang, okey je, dia ada masalah pun. Tengok dia punya, yang saya rasa lucu, yang kami pergi cek dia punya minyak bar. Saya pergi cek dia punya minyak bar, takut habis minyak saya itu yang berat. Sekali lama dia tiba-tiba bilang, Kimi, aku macam tak senang hati lah. Gini-gini apa semua. Dia dah lah kau ni, saya pergi ketuk kepala dia. Dia dah lah kau ni, gini apa semua. Dia dah lah, jalan je. Lepas tu, saya duduk di sebelah penumpang. Dia terpandang saya. And then dia ada nampak macam ada kain putih. Betul-betul di sebelah saya. Di atas. Dia macam bertenggek di atas. Okay. And then, saya tengok dia. Dia bilang, kau kenapa? Macam pucat macam gini, macam mayatnya muka kau. Lepas tu, saya pun jenis yang kadang-kadang selupar dia mulut. Lepas tu, dia cakap lah, dia bilang, jangan pandang sebelah kiri. Jangan kau tengok kiri kau. Okay. Kau tengok je depan je. Kau tengok depan je. Lepas tu, saya ni pun yang jenis yang mau tahu benda tu. Mau tahu apa ni yang dia cakap ni. Tiba-tiba saya macam anak saya terpandang depan. Lepas tu kan anak mata kita boleh tengok kanan ataupun kiri. Dan anak mata saya ni saya tertengok sebelah kiri. Saya macam ada nampak libasan-libasan kain warna putih. Okay. Lepas tu saya terus pandang tu saya cakap Allah. Saya bilang Allah. Terus kawan saya tanya, jadi macam mana ni? Kenapa? Jalan je. Sebab saya fikir kalau kami dia dua takut, alamatnya memang accident lah. Jadi salah seorang kena berani. Jadi saya kononnya jadi hero lah sikit. Kenapa? Jalan je. Tapi saya tidak pandang. Dalam masa yang berani itu ada ketakutan dalam masa yang sama. Saya tengok dia aja. Saya tengok steering, saya tengok depan. Jalan je. Lepas tu adalah benda tu bertenggek dalam setengah jam. Benda tu bertenggek. Lepas tu untuk keluar ke dari tempat tu. Lepas tu kami ada jumpa satu stesen minyak Shell. And then saya bilang, okay, kau berhenti sini. Kau berhenti di Shell. Kebetulan waktu tu mau dekat-dekat jam 1 pagi sudahlah. And then kau berhenti di Shell. Tapi kami nak masuk, kami tepi jalan je. Then stay dalam kereta. Lepas tu saya teringat nenek saya cakap, kalau rasa macam ada berat kereta, ada rasa orang menumpang, cakap kuat-kuat, dia bilang, okay, sampai sini je lah kau tumpang gini apa semua. So saya teringat itu tu, saya cakap, lepas tu okay lah, sampai sini je lah kau tumpang, kami ni mau balik ni gini apa semua. Okay, sampai sini je lah. Terus lama kawan saya suruh kawan saya pasang air kursi di radio dia. Okay, pasang air kursi. Lepas tu macam dia tenang-tenang sikit. Okay, start jalan. Then kami lalu lagi satu jalan tu macam di tepi dia laut. Lepas tu ringan lah bang. Tidak apa-apa masalah, ringan. Macam biasa cerita. Limpas lagi di tepi laut tu. And then bila limpas di tepi laut tu, kawan saya ni terhidup bawah bangkai. Sudah. Terhidup bawah bangkai. Yang kata dia tegur. Yang bangkai yang bawah bangkai yang orang bilang dah dapat describe bau dia macam mana. Sudah lama lah. Sampai sekarang saya masih ingat lagi bau dia. Bau ketiak pun dah macam gitu. Okay. And then kawan saya macam dia menarik nafas yang gitu. Terus saya pun bilang, kau kenapa lagi ni? Aku nak sakit tadi dia bilang. Lepas tu kawan saya ni jenis yang dia mulut selupar tapi penakut. Lepas tu dia kata, kenapa? Apa yang aku bilang? So kau tarik nafas kau panjang. Jadi saya pun tarik yang gitu. Tidak apa-apa pun. Sumpah aku terhidu bau ni. Yang dia silap, dia pergi tegur. Dia bilang, aku hidup macam bau bangkai tikus. Macam tak juga dia bilang. Dia jenis kawan saya ni jenis yang lurus bendul. Lurus bendul ni apa-apa benda dia tegur. And then saya dalam masa mampus kau pergi tegur lah pula. Lepas tu nampaklah kau jalan je.
And then bila kami jalan tu gelap, ada kereta yang lalu tengah malam. Lepas tu ada satu kereta yang lalu di belakang tu dia highlight dari jauh. Dia highlight dari jauh. Terus saya bilang apa gila kat ni highlight begini di set mirror, sakit mata itu ini apa semua. Lepas tu bila dia potong kami dia horn. Tit. Lepas tu kami pun yang macam apa ni kereta ni mabuk ke apa semua. Tiba-tiba kawan saya tu terpandang cermin yang di atas tu. Dia pandang cermin yang di atas tu. Lepas tu dia signal, dia siku. Dia bilang, Kimi, aku rasa kita patut berhenti sekali lagi dan tukar driver. Kau lah. Lepas tu kenapa? Apa masalah? Lepas tu bila dia bilang, dia signal dia lah mulut dia suruh tengok belakang. Dia signal mata suruh tengok belakang. And then saya terus tengok belakang. Saya dah nampak apa-apa pun sebenarnya. Cuma bawa bangkai tu datang daripada belakang. Tapi saya dah tahu mungkin ada dia nampak tapi saya dah nampak. Lepas tu bila saya kami berhenti tepi and then kami tukar driver, saya drive. Kami pergi dekat satu restoran mamak yang 24 jam. Dia cakap dia ada nampak satu perempuan menumpang di belakang. Okay. Perempuan tu yang dia describe wajah perempuan tu, muka perempuan. Perempuan tu macam muka dia pucat mayat. Okay, faham. And then rambut dia panjang. Lepas tu baju dia macam kain dia tu bertanah-tanah. Okay. Jadi itu yang dia cerita dengan saya tu. Di situlah di restoran mamak tu lah kami lepak sampai jam 8 ke 9 pagi baru kami balik rumah. Sebab masing sudah tahu ceritaan dalam berani balik rumah. Itu kisah yang kedua lah bang. Yang boleh saya kongsikan. Sangat best lah. Okay, cerita yang kedua 2 kali ditumpang. Betul. Dalam satu perjalanan. Satu destinasi. Tapi masa yang first yang ditumpang tu kan, Kimi nampak tak wajah dia? Tak nampak bang. Saya nampak macam libasan-libasan kain dari atas. Jadi ibaratnya macam kaki dia terjuntai dekat ke arah Kimi punya side lah, betul tak? Lebih kurang lah. Nasib baik dia tak main-main kaki dia goyang-goyang macam tu kat sebelah Kimi. Kalau tak pisang Kimi. Comel ke? Tapi berdasarkan apa yang aku pernah baca lah, dekat Sabah ni dia popular dengan balan-balan. Satu lagi ya bang, betul. Satu lagi saya tak ingat nama dia, tapi dia dikatakan Tujuh, bukan? Bukan, dia ada banyak sumber yang mengatakan bahawa dia macam mengamalkan ilmu hitam, tapi yang confirm dia makan ayam mentah. Ya bang, betul. Selalunya di tepi muara, paya, dan bau dia akan bau busuk lah. Tapi saya tak ingat nama dia apa. Ya, kebanyakan yang kami panggil di sini di Kuasa 2. Kuasa 2. Kami panggil di sini di Kuasa 2. Kebanyakan benda tu boleh dapati di Kota Belud. Boleh didapati. Memang boleh didapati di Kota Belud sebab sarang dia memang di situ. Sebab kepercayaan orang sini dia daripada keturunan. Okey. Kan masa Kimi nampak bola-bola asap tu kan. Dia keturunan asap yang memang padat ke ataupun macam kabu-kabu sikit macam tu. Faham tak? Dia macam di tengah-tengah bang. Macam padat, macam kabus-kabus. Mana? Tapi dia punya bulatan, shape bulat dia tu memang nampak. Tapi tidak se-shape bulat. Boleh tangkap. Ini nak kira ni nak dikirakan macam mana ni Kimi? Adakah dia kuasa 2 ke? Yang sebab saya pun ada kawan yang ada keturunan begitu. Dia pernah kasih tahu saya kalau kuasa 2 ni dia akan, kalau dia mau datang, bunyi dia akan bunyi kuak kuak kuak. Itu bunyi dia. Okay, first time itu bunyi kuasa 2. And then bila kalau kita jalan-jalan di kampung, dia selalunya di kampung Kota Belud tu lah. Dia kalau dia ada, dia macam berbola api. Impas. Okay, faham. Okay. Kau takut tak nak pergi Kota Belud? Kau jangan cakap kat sini. Orang tengok. Tapi tak menjatuhkan semangat aku lah untuk melawat negeri Sabah yang cantik. Tak. Tapi berdasarkan apa yang Kimi cerita tadi lah, kalau kita menuju ke satu tempat dan kita melewati sesuatu kawasan, hendaklah kita jaga tutur kata kita.
Ada bau pelik-pelik, janganlah kita tegur, jangan kita cakap kuat. Melainkan kalau kereta tu tingkap tutup, pasang aircon, tiba-tiba ada bau tu, itu kau kena tegur. Takut kawan-kawan bentuk. Tak, okey. Lepas tu masa yang nombor 2 tu pula, dia memang sama juga macam nombor 1 tu. Duduk diam, tak kacau. Sopan lah. Sopan lah. Dia ini memang nak menumpang kerja dia sebenarnya. Tak pastilah bang. Mungkin dia mau menumpang kah atau dia nampak kami jual handsome kan. Bukan, takut kalau betul handsome lah kan. Takut dia jengah kat tengah-tengah antara dua tu. Assalamualaikum. Baru dia tahu pisang lah. Apa dia? Yang saya dah puas hati, kenapa saya dah nampak? Oh, okey, faham. Sebab bila kawan saya macam terpucat, ketakutan betul. Macam bukan lagi 100%, 100 billion % dia ketakutan. And bila saya tengok tiada, and then bila dia rasa mamak, baru dia cerita, describe muka dia macam mana, baju dia macam mana, rambut dia macam mana. Dan saya pun terus yang okay, speechless terus lah. Betul. Okay. Okay, mungkin sebab Kimi dah tegur yang pertama tu, mungkin dia tahu ini budak ada keras sikit. Dia berani lah. Aku tak boleh kacau dia. Tu yang dia bagi yang kawan Kimi je yang dapat melihat dia sebenarnya. Rasanya lah kan. Wallahualam, sebab benda ni pun tahu kita ni berani ke tak. Jiwa kita. Betul. Keyakinan kita juga. Faham. Betul. Okey, kisah kedua Kimi, kisah kereta. Oh, kita dah dengar dah. Dan ini kisah yang ketiga daripada Kimi dah untuk malam ini. Okay, kisah ketiga ni kami membuat kerja yang bodoh bagi kami lah. Bagi saya pun kerja yang bodoh. Sebab masa tu saya zaman college adalah mau try benda yang baru. Kami pergi, biasa hantu yang cari kita, tapi tak. Ini kami yang cari hantu. Okay, kami first tempat kami ada pergi 3 tempat. Okay. First tempat ni kami pergi dekat Tanjung Aru punya pantai. Nama dia Windbell Steamboat. Dia bekas tempat steamboat. Okay. And then tempat tu memang terpencil, kena masuk dalam. Memang itu je tempat tu. Windbell tu itu je lah. Tiada tempat, tiada bangunan-bangunan lain, tiada perumahan, tiada penjaga, tiada. Dia Windbell, lepas tu belakang dia pantai laut. Beach apa semua. Lepas tu bila kami sampai, kami ada 6 orang waktu tu. Kami ada 6 orang. And then ada satu orang kawan kami ni, dia ni yang pandai macam agama, pandai baca-baca itu ni apa semua. Dan kami bawa dia, and then sebelum kami turun dari kereta ke tempat tu, dia bilang, okay, apa-apa jumpa, apa-apa tegur, apa-apa yang nampak jangan tegur, apa-apa bau jangan tegur, kalau rasa lain beritahu, kita balik. And then dia tawarlah satu-satu orang, dia tawar, dia kasih semangat itu ni semua. And then bila kami jejak je kaki di Windbell tu, dia tempat yang usang bang. Sudah kena tinggal dalam 3 ke 2 tahun lah begitu. Masih baru lagi lah usangnya. Okay. And then tapi tak boleh masuk dalam sebab kunci, kunci macam kunci bergeril semua. And then kami just lalu kawasan-kawasan tu lah, keliling tu. Bila kami sampai tu, tiada rasa apa-apa. Tiada binatang, tiada apa-apa. Just kami je lah. And then bila kami pergi ke belakang tu ada satu pokok besar. Pokok tu menutupi atap bangunan Windbell tu. Dia menutupi atap bangunan Windbell. Maksudnya dia macam ke depan lah, dia punya ranting-ranting daun-daun tu ke depan. Okay. Dan bila kami sampai jadi pokok tu, tiba-tiba ada lalu kucing hitam. Ada lalu kucing hitam. Lepas tu ada kawan saya tegur, kawan saya cakap dengan yang pandai, kawan kami yang pandai agama ni, dia bilang, jadi macam mana mau teruskan? Apa? Kita relax ke sini sekejap, kita lepak sini sekejap. Dan pergi jauh-jauh. Dan berpecah. Lepas tu kami pun ikut je lah, cakap je. Lepas tu bila ada saya sendiri, saya pergi dekat pokok tu. Jarak kami dengan pokok tu dah jauh, dalam 1 ke 2 meter je. Lepas tu saya pergi ke pokok tu, saya menyandar. Ngam-ngam saya menyandar, tiba-tiba angin kuat. Angin tiba-tiba kuat. And then kami pun terus terkejut. Tadi okey je, tidak angin apa semua. Lepas tu yang kawan kami pandai agama tu, dia cakap, okey lah, lain sudah ni. Dia bilang, jom kita balik. Lepas tu kami pun memang rasa lain sudah waktu tu, sebab aura dia memang
lain daripada yang lain aura dia. Macam kembang dulu, rasa macam dah senang, dah selamat gitu yang semua. And then bila kami balik, kami masuk kereta, kawan saya tu baca doa, itu apa semua, kasih kami semangat balik. And then dah habis lagi, kami pergi ke satu tempat lagi, Banglo 7 tingkat. Banglo 7 tingkat tu itu yang kami ada penampakan di video yang saya ada hantar dengan pihak Sanjay Chill. Banglo 7 tingkat tu nama owner dia Wong Zifat. Wong Zifat ni dulu dia usahawan yang sangat berjaya di Sabah. Dan dia punya rumah tu banglo, and kejadian rumah tu terbakar. And then dia macam bunuh, rompak semua. Dan kami pergi ke sana. Bila kami sampai di nama tempat rumah dia tu Bukit Bendera. Memang kawasan-kawasan orang-orang kaya lah. Bila kami sampai di rumah dia tu, parking kereta di tingkat yang ketiga. Parking kereta di tempat yang ketiga, di bawah ada 2 tingkat lagi. Lepas tu di atas ada berapa tingkat lagi. Bila kami parking kereta tu, kami dah kasih mati kereta sebab takut ada orang penagi dadah ke apa. Kami fikir itu hantu boleh lari, orang dah boleh lari. And then bila ada kawan satu orang ni, dia pergi rakam. Lepas tu rakam je lah. And then kami round sekeliling tingkat 3 tu. Sebab kami dapat naik ke atas sebab takut ada apa-apa, keselamatan kami apa semua. And then bila ada satu orang kawan kami ni, okay, jom kita balik. Aku macam dah lain dah aku rasa. Okay, kami balik, kami pergi ke satu kafe. Kami cerita macam biasa. And then kawan saya tengok video tu satu orang. Yang tempat yang kedua kami pergi tu, dia tengok video tu. And then cuba kamu tengok ni video. Kamu tengok betul-betul. Terus dia tengok, kami dah nampak apa-apa lagi. Terus dia tunjuk macam ada satu penampakan lah di video tu. Mungkin saya boleh kasih tunjuk dengan pendengar pun. So itulah yang kami nampak di video tu. And then kami nak puas hati sebab rumah tu rumah usang, banyak pokok, banyak daun, banyak ranting. Dan kami pergi balik ke tempat tu. Kami mau pastikan tidak daun, tidak pokok, tidak apa-apa ranting yang di sana. And then yang ini kami sampai, kami kasih mati kereta, kami off, kami kunci, kami naik yang tempat yang penampakan tu kami nampak di tingkat 1. Penampakan tu kami nampak di tingkat 4. Tingkat 4. So kami pergi tingkat 4. Then kami naik, kami tengok tidak pokok, tidak daun, tidak ranting. Lepas tu kami turun balik, kami kumpul. Lepas tu kami tanya yang orang kawan kami yang pandai baca-baca. Dia bilang, okay, apa? Kita stay dulu dalam setengah jam. Kami stay. Pun tiba-tiba angin kuat. Angin kuat. And then bilang kawan kami tu, okay, sudahlah. Dia macam bagi amaran ni. Dia bilang, then kita cari tempat lain. Kami tidak berhenti, kami terus ke last destination kami, bekas bangunan RTM Sabah yang lama. Dia di kawasan bandar, di kawasan tengah bandar, tapi dia ni yang bagian ujung-ujung sikit lah. Bangunan ni sudah lama ditinggalkan sebab RTM ada bangunan baru, sudah lama ditinggalkan. Yang ini untuk masuk jalan kaki ke bangunan tu, jarak dia dalam 50 ke 60 meter. Dari luar ke dalam jalan kaki. And di tepi sebelum sampai bangunan tu ada 2 pokok arah. Ada 2 pokok arah, and di sebelah kanan pun ada 1 pokok arah yang besar. Lepas tu saya dengan kawan saya yang pandai agama tu paling belakang. Yang 4 orang lagi di depan sikit. Dan bila kami jalan, lepas tu kawan saya yang pandai agama di sebelah ni dia berhenti. Dia halang saya. Terus dia ambil tangan saya, dia suruh pegang jantung dia. Terus saya tanya, laju lah jantung aku. Terus dia pun yang macam cuak lah sikit. Kenapa pula budak ni tiba-tiba pula. Terus tu dia bilang, terus saya bilang, ya laju. Kenapa boy? Nama bukan nama sebenar lah. Kenapa boy? Lepas tu dia bilang, nantilah cerita. Okay, jom kita masuk.
Kami mau masuk ke bangunan tu, kawan kami yang pandai agama tu dia halang kami masuk. Okay. Dia halang kami masuk. Dia bilang kalau kita masuk kita tidak akan keluar. Dia bilang. Oh. Susah untuk kita keluar. Dia bilang. Lepas tu ada satu orang kawan kami Kristian waktu tu ikut. And dia bilang tidak apa, kita masuk je, tapi kita di sekitar luar juga. Jangan kita masuk ke dalam sangat. So dia ada 2 blok, satu blok belakang, satu blok depan. And kawan kami yang pandai agama tu jangan, tolonglah, jangan dia bilang. Lepas tu kami pun yang ikut cakap dia, okey apalah kita sulu-sulu yalah dari luar gini semua. Sebab dia nampak ada tapak kaki yang dah tahu saiz berapa, saiz 20 ke 30 besar. Besar sangat tu. Besar. Mau cakap tapak kaki manusia pun dah juga. Betul. Lepas tu kami punya okey lah, kami dapat lah. Dan kami beralih balik dalam 20 meter begitu. Okey, kami solo dari luar je. Lepas tu kawan saya ni dia pegang yang pandai agama ni, dia macam dia pegang saya terus dia tanya, kau tahu apa aku nampak tadi? Ada aku nampak, dia bilang. Lepas tu saya bilang lah, apa yang kau nampak? Dia signal di pokok ara yang sebelum kami masuk yang pertama sebelah kiri. Dia ada nampak perempuan bertengger di atas duduk. Di atas bumbung? Bukan, di atas pokok ara tu. Okay. Pokok ara yang sebelah kiri yang sebelum kami masuk. Dia ada nampak perempuan, dia describe dengan rambutnya macam ada keriting-keriting sikit. And then saya terus tanya dia, di sini macam mana? Balik atau teruskan? Stay dulu dalam 5-10 minit. Terus sebab ada dia, jadi saya jadi berani sikit. Jadi saya nak kasih tahu yang lain. Lepas tu tiba-tiba bila dia kasih tahu begitu, kami cerita dua. Sebab kami di belakang sikit, orang yang 4 orang tu di depan. Tiba-tiba 4 orang di depan ni kelang kabut lari pergi tempat kami. Wow. Lepas tu sudah balik kita. Lepas tu saya cakap lagi, kenapa kamu ni gini? Kenapa kamu gini kelang kabut apa semua? Lepas tu cuba kau solo di sebab di blok depan ni ada 3 tingkat. Cuba kau solo di tingkat 2 sebelah kanan. Lepas tu saya solo lah, saya solo apa semua. Tidak apa-apa pun, saya bilang tidak apa-apa pun. Kami semua tengok tu bang, saya tengah menyolo, kami semua tengok. Tidak apa-apa pun. Lepas tu ada satu orang kawan saya ni, dia pegang tangan saya. And then dia suluh ke tempat yang orang nampak. Kami nampak gula-gula. Okay. Jelas. Kami nampak gula-gula jelas. Lepas tu kami macam tidak fikir panjang. Torchlight saya buang. Kami lari masuk kereta. Lepas tu kami kunci. Kawan saya bacakan doa. Gini-gini apa semua. Then kami pergi ke satu kafe. Kami duduk. Semua diam. Okay. Sebab kami nampak dengan jelas benda tu. Sebab torchlight kawan saya tu jenis yang torchlight yang macam macam askar kayak yang terang, macam tajam dia main torchlight. Faham. Terus kami diam. Kami cerita yang sedikit-sedikit. Kami tidak cerita langsung pasal apa yang kami nampak tadi. Terus kami diam sampailah ke pagi, baru kami balik. Itu cerita yang ketiga lah. Wow. Akhirnya selepas 3 destinasi yang dicari-cari, dapat juga jumpa. Jadi Hakimi and gang, dia puas hati tak? Rasa puas hati tak? Puas hati ada, menyesal pun ada juga. Pergi 2 tempat tak jumpa, ya tempat ketiga baru jumpa. Tapi nak tahu lah, masa penampakan yang kawan Hakimi tu nampak atas pokok tu kan, sama ada kelibat tu dia gaya dia candid ataupun tepat memandang kawan Hakimi? Ya, yang dia ceritakan saya, dia tengok kami melalui dia punya macam kawasan dia. Sebab saya sama kawan saya yang agama tu, yang pada agama tu di belakang 2 orang, yang orang 4 orang di depan sikit. Faham. So kawan saya ni jenis yang mata dia liar, dia tengok keliling apa semua. Macam dia scan lah lebih kurang. Okay. And then masa kawan Kimi semua nampak gula-gula tu. Gula-gula tu dalam keadaan terbuka atau tertutup? Tertutup. Okey, faham. Dan kalau yang terbuka tu, mahu semua terabur lagi tu. Aku rasa muntah siap kat situ.
Faham. Tutup. Dan itu adalah kali pertama yang saya nampak gula-gula. So gula-gula tu memang dia duduk statik ataupun ada bergerak-gerak macam sebelum ni kita dengar kat Jam dia akan macam sengit sikit kedudukan, lepas tu cara dia lompat pun berbeza. Dia macam kalau orang Sabah panggil dia menyubuk. Macam apa? Dia menengok dari dinding tu kan, dia menengok dia keluar kepala. Oh, dia menjengakkan kepala, menjengah lah. Gila siap. Aku tak boleh bayangkan pergi satu tempat yang baru bis. Lagi-lagi bila kata kawasan tu agak lama ditinggalkan kan. Kawasan mesti gelap. Kau bayangkan kau jalan macam biasa, tapi kau tak perasan ada benda yang memerhatikan kau. Aku rasa benda tu satu seram lah bagi. Faham. Oh. Okay, 3 cerita yang disampaikan oleh Hakimi. Sangat menarik Sangat menarik. Kisah yang pertama, kisah rumah. Kedua, kereta. Ketiga, paranormal. Okay, kau ada apa nak tanya lagi? Tak ada. Okay, Kimi, ada apa-apa nasihat untuk viewer Santai Chill? Okay, nasihat tidak banyak lah. Kita kena percaya benda tu sebenarnya ada di sekeliling kita, tidak bisa di mana sekalipun. Tapi janganlah kita takut dengan benda tu, sebab dia pun adalah makhluk Tuhan. Kita sama-sama makhluk. Yang penting kita percaya dengan kalimah Allah dan kita percaya dengan ayat Al-Quran, kita percaya dengan ayat suci Al-Quran. Benda tu sebenarnya takut dengan kita, sebab kita adalah makhluk Tuhan yang paling mulia. Faham. Dan kita ada keberanian di atas mereka, jadi di atas orang lah. Tapi jangan kita gunakan keberanian kita tu tersilap langkah. Sebab bila kita terlampau excited, berani, and benda tu pun akan makan kita lah. Betul, benar tu. Okay, Mi, ada apa-apa nasihat lagi, Mi? Tak ada nasihat. Cuma aku tertarik dengan cara penceritaan Hakimi dan aku suka bila orang Sabah ni bercerita. Kita nak tahu sama ada tak subscriber Santai Chill ni dari Sabah nak cerita lagi kan. Kita mengadu-adukan kepada orang-orang Sabah, Sarawak untuk bercerita dalam Santai Chill. Sebab yelah, mostly kami dapat daripada Semenanjung. Jarang-jarang kami dapat daripada Sabah dan Sarawak. Dan apa bis? Aku percaya bukan aku seorang je, mungkin pendengar pun suka juga dengan penceritaan Hakimi hari ini. Betul. Apapun, terima kasih kepada anda yang menonton Santai Chill pada malam ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, share dan juga subscribe. Jumpa video di akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.